Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, syukur Alhamdulillah hari ini cikgu berpeluang dan berkesempatan untuk menyediakan bahan untuk murid-murid cikgu di luar sana yang ketika ini sedang belajar di rumah secara online dan melalui medium-medium tertentu. So, cikgu sekarang ini berkongsikan bahan pembelajaran berkaitan dengan bab 4 iaitu haba dalam fizik tingkatan 4 iaitu KSSM yang terkini. So, cikgu akan membincangkan, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan dua subtopik utama dalam bab 4 ini iaitu 4.1 berkaitan dengan keseimbangan daya manakala 4.2 berkaitan dengan muatan haba. So, standard pembelajaran untuk murid hari ini adalah yang pertama, murid boleh menjelaskan dekat sini kalau murid nampak dekat sini. Yang kita nak adalah murid boleh menjelaskan. Perkataan menjelaskan berkaitan dengan keseimbangan terma dalam kehidupan harian. Kemudian menentu ukur sebuah termometer cecair. Kemudian kita ada satu lagi dekat sini berkaitan dengan menerangkan muatan haba, simbolnya C, kemudian mendefinisi muatan haba dan berkomunikasi iaitu menerangkan aplikasi yang berkaitan dengan muatan haba di dalam kehidupan seharian. Okey, ini penting bagi murid di luar sana dalam memastikan setiap apa yang kita pelajari kita fahami. Jadi inilah panduan untuk belajar. Jadi kita lihat dekat sini sedikit sebelum cikgu teruskan. Di sini sentuhan terma yang cikgu nak tunjuk dekat sini berkaitan dengan sentuhan terma berlaku apabila dua objek berada dalam keadaan sentuhan, kontak, kontak apabila tenaga haba dipindahkan di antara mereka. So keseimbangan terma ni apa berlaku? Kalau kita tengok contoh dekat sini kalau ada dua objek yang dicantum di mana kalau kita nampak dekat sini sebenarnya suhu untuk objek A dan B ni berlainan. Berlainan. So apa yang akan berlaku dekat sini adalah kita akan nampak dekat sini tenaga haba akan mengalir daripada jasad A yang lebih tinggi suhunya ke objek B yang lebih rendah suhunya sehingga objek B dan A mencapai suhu yang sama. Suhu yang sama seperti keadaan ni lah. Kita dapati warnanya sama. Kita dapati suhunya. So apabila keseimbangan terma ni dicapai, apa yang berlaku adalah kita nampak ni kadar pemindahan haba, wording perkataan, kadar pemindahan haba tenaga dari objek A ke objek B adalah sama. So apabila ini berlaku, maksud keseimbangan terma telah dicapai. So untuk lebih lanjut kita rujuk video ini daripada kementerian di bawah website ED Web TV Fizik Tingkatan 4. So kita tonton video ini sehingga habis. Salam sejahtera semua. Saya Nadia. Pernahkah anda mengalami demam, suhu badan meningkat dan harus dipantau oleh doktor? Bagaimanakah termometer klinik yang diguna oleh doktor dapat mengenal pasti suhu badan pesakit? Untuk menjawab soalan ini, mari kita kaji topik keseimbangan terma. Kita bermula dengan memahami suhu dan haba. Darjah kepanasan atau kesejukan suatu objek dipanggil suhu. Suhu bergantung kepada tenaga kinetik purata bagi semua molekul-molekul dalam objek itu. Suhu disukat dengan menggunakan termometer dan biasanya dalam unit darjah Celsius. Namun, bagi sistem piawai antarabangsa, unit Kelvin digunakan. Suhu dalam unit darjah Celsius boleh ditukar kepada Kelvin dengan menambahkan nilai darjah Celsius dengan 273. Air membeku pada 0 darjah Celsius atau 273 Kelvin. Air mendidih pada 100 darjah Celsius atau 373 Kelvin.
Haba ialah satu bentuk tenaga. Ia merupakan sukatan jumlah kandungan tenaga kinetik zarah-zarah dalam sesuatu bahan. Haba boleh dipindahkan dari bahagian atau objek yang lebih panas kepada bahagian atau objek yang lebih sejuk melalui proses konduksi, perolakan dan sinaran. Apabila satu objek dipanaskan, ia akan menyerap tenaga haba dan suhu objek akan meningkat. Apabila objek disejukkan, ia akan membebaskan tenaga haba dan suhu objek akan berkurang. Jumlah kandungan haba dalam suatu jasad dipengaruhi oleh jisim, suhu dan jenis bahan. Simbol bagi haba ialah Q dan unit SI ialah Joule. Sekarang, mari kita lihat satu eksperimen untuk memahami keseimbangan terma. Di sini kita ada dua bikar air. Bikar besar A mengandungi air panas. Bikar kecil B mengandungi air sejuk. Kita ambil suhu kedua-dua bikar dengan menggunakan termometer. Suhu bikar A adalah 90 darjah Celsius. Suhu bikar B adalah 30 darjah Celsius. Sekarang kita letakkan bikar B ke dalam bikar A. Selepas 5 minit, kita mengambil suhu kedua-dua bikar. Sekarang suhu bikar B ialah 40 darjah Celsius. Dan suhu bikar A ialah 80 darjah Celsius. Ini menunjukkan bahawa tenaga haba mengalir daripada suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Selepas beberapa minit, kita rekodkan suhu kedua-dua bikar sekali lagi. Suhu dalam bikar A ialah 60 darjah Celsius dan suhu dalam bikar B ialah 60 darjah Celsius. Bikar A dan bikar B berada dalam keadaan keseimbangan terma antara satu sama lain. Ini bermakna tiada haba bersih yang mengalir antara kedua-dua bikar lagi atau kadar pengaliran haba bagi kedua-dua bikar adalah sifar. Kadar penyerapan tenaga haba adalah sama dengan kadar pembebasan tenaga haba pada suhu yang sama. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Tahukah anda bagaimana termometer berfungsi? Bebuli termometer mengandungi cecair merkuri dengan jisim tetap. Isi padu merkuri bertambah apabila ia menyerap haba. Cecair merkuri mengembang dan meningkat naik di dalam kapilari tiub. Panjang turus merkuri dapat menunjukkan nilai suhu sesuatu objek. Menentukan suatu termometer bermakna meletak tanda yang betul dan tepat pada termometer supaya suhu dapat dideduksikan daripada tanda ini. Bagi skala Celsius, dua titik suhu dipilih iaitu takat tetap atas dan takat tetap bawah. Takat tetap bawah adalah suhu ais bagi air tulen dan diambil sebagai 0 darjah Celsius, L0. Takat tetap atas adalah suhu steam air tulen dan diambil sebagai 100 darjah Celsius, L100. Suhu sesuatu objek dapat ditentukan dengan menggunakan rumusan berikut. Suhu T sama dengan L theta tolak L0 dibahagi L100 tolak L0 darab 100 darjah Celsius, di mana L0 adalah panjang tulus merkuri pada suhu ais iaitu 0 darjah Celsius. L100 adalah panjang tulus merkuri pada suhu steam iaitu 100 darjah Celsius dan L theta adalah panjang tulus merkuri pada suhu theta, 0. Sekarang, mari kita menjawab soalan awal tadi, iaitu bagaimanakah doktor dapat mengetahui suhu badan pesakit dengan menggunakan termometer klinik. Termometer klinik diletakkan di bawah lidah pesakit supaya terdapat sentuhan haba yang baik antara termometer dengan badan pesakit. Selepas lebih kurang 1 minit, keseimbangan terma dicapai
iaitu suhu termometer adalah sama dengan suhu badan pesakit. Dengan bacaan termometer sekarang, doktor dapat tahu suhu badan pesakit. Mari kita mengkaji contoh-contoh lain yang melibatkan situasi keseimbangan terma yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Bahan makanan yang mentah akan mendapat haba dari ketuhar yang panas. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan terma tercapai di mana suhu makanan dan suhu ketuhar menjadi sama dan makanan masak pada suhu yang ditetapkan pada termostat. Buah-buahan biasanya disimpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegarannya. Haba daripada buah-buahan dibebaskan ke udara sejuk sehingga keseimbangan terma tercapai antara buah-buahan dengan peti sejuk. Oleh demikian, kesegaran buah-buahan dapat dikekalkan. Sekarang, mari kita cuba menjawab beberapa soalan yang popular berkaitan keseimbangan terma. Soalan berbentuk kebat ini meminta pelajar menganalisis pengubahsuaian yang terbaik bagi meningkatkan kepekaan suatu termometer merkuri. Ciri yang pertama ialah dari segi saiz berbuli yang boleh ditambah agar luas permukaan yang bersentuhan dapat ditingkatkan bagi mudah mencapai keseimbangan terma. Selain daripada itu, kaca berbuli yang nipis juga boleh membantu mempercepatkan pemindahan haba berlaku. Sedikit haba diperlukan berbanding kaca berbuli yang tebal. Akhir sekali, tiup rerambut yang lebih halus memudahkan sebarang perubahan suhu yang kecil dapat dilihat dengan jelas apabila merkuri mengembang atau mengecut. Apabila termometer dimasukkan di dalam sup yang panas, didapati suhunya adalah 80 darjah Celsius. Kirakan suhu sup tersebut dalam unit Kelvin. 30 darjah Celsius dicampurkan dengan 273 dan jawapannya ialah 303 Kelvin. Tibalah masanya untuk kita mengulang kaji kembali apa yang kita pelajari hari ini. Suhu ialah darjah kepanasan suatu objek, manakala haba ialah satu bentuk tenaga. Haba dipindahkan dari objek yang lebih panas kepada objek yang lebih sejuk. Konsep keseimbangan terma boleh dirumuskan seperti berikut. A. Apabila dua objek berada dalam keseimbangan terma, kadar bersih pemindahan tenaga antara dua objek itu adalah sifar. B. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Termometer yang baru dibina dan belum mempunyai skala perlu melalui suatu proses penentukuran supaya satu skala ditandakan pada termometer itu. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin berkongsi beberapa tips kesalahan lazim yang sering berlaku di kalangan pelajar tentang topik ini. Pelajar sering tersalah konsep bahawa keseimbangan terma tercapai apabila kandungan haba kedua-dua jasad adalah sama, sedangkan konsep yang sebenar adalah keseimbangan terma tercapai apabila kedua-dua suhu adalah sama. Satu lagi kesalahan lazim pelajar ialah mereka menganggap takat didih merupakan suhu bagi air yang mendidih. Tetapi sebenarnya, takat didih merupakan suhu bagi steam air yang sedang mendidih. Kerana pada ketika itu, mula berlaku perubahan keadaan cecair kepada gas. Dengan itu, sekian sahaja untuk sesi kali ini. Hingga berjumpa lagi, salam dari saya, Nadia. Okey, alhamdulillah video yang membawa kita kepada kefahaman berkaitan dengan konsep keseimbangan terma. Jadi kita dah nampak, kita dah lihat video itu, kita dengar dan kita telah membuat hubungan penerangan yang cikgu berikan di awal video tadi. So di sini cikgu cuma memberilah contoh-contoh atau situasi-situasi yang terlibat di dalam persekitaran kita lah, di sekeliling kita. So kita tengok dekat sini, yang pertama adalah kita meletakkan tuala basah. Kita letakkan tuala basah di atas dahi pesakit apabila demam. So apa yang berlaku dekat sini adalah pada permulaan suhu tuala basah lebih rendah,
berbanding dengan suhu pesakit. Tenaga haba dipindah dari dahi pesakit ke tuala basah sehingga keseimbangan terma dicapai. Dengan cara ini, haba mampu disingkirkan daripada pesakit, dan dapat menurunkan suhu badan pesakit demam panas tadi. Ini sebenarnya kita lihat secara turun-temurun yang berlaku dalam kehidupan kita. Walhal pada ketika kecil kita tak faham pun apa yang sedang berlaku. Kemudian minuman sejuk, ini sesuai pada waktu yang panas. Kita akan letakkan ais di dalam minuman. Sama ada minum panas atau minum sejuk, kita letakkan ais. So apa yang berlaku, haba dari minuman panas akan dipindahkan kepada ais. Jadi konsep dia suhu yang tinggi lah. Suhu yang tinggi akan pindah kepada suhu yang rendah sehinggalah keseimbangan terma itu tercapai. Suhu minuman dan ais adalah sama apabila keseimbangan terma dicapai. Ini semua orang sukalah minum air sejuk. Okey, contoh lain mengukur suhu badan pesakit. Okey, ini pun sekarang ni kita tak guna termometer, kita guna termometer elektronik kan. COVID-19 ni alat-alat untuk mengukur suhu ni senang kita temui. Di mana-mana premis perniagaan pun kita jumpa. So apa berlaku dekat sini? Kalau kita nampak dekat sini tenaga haba dipindah dari badan tercair ke alkohol dalam termometer. So medium di sini alkohol menyebabkan pengembangan alkohol dalam tiup kapilari. Apabila alkohol dan badan pesakit mencapai keseimbangan terma, apa yang berlaku? Pengembangan cecair alkohol dan tiup kapilari terhenti dan termometer memberikan bacaan suhu badan. Ada sedikit proses lah untuk menunggu suhu keseimbangan terma itu dicapai, berbeza dengan termometer digital yang kita guna pakai sekarang. So ini ciri-ciri berkaitan dengan termometer cecair kaca. Yang pertama, kalau kita lihat ini antara soalan kebat sebenarnya termometer cecair dalam kaca ni. Ini antara soalan-soalan kebat yang mungkin murid perlu tahu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah mudah dilihat atau cecair berwarna legap. Ini mercury lah, cecair yang digunakan di dalam termometer. Kemudian mengembang dengan seragam apabila dipanaskan. Tidak melekat pada dinding kaca, konduktor haba yang baik, takat didih dan takat beku yang tinggi. Ini adalah ciri-ciri cecair yang sesuai digunakan sebagai indikator dalam sesebuah termometer. So, bagaimana termometer dalam cecair kaca berfungsi? Yang pertama, berbuli termometer mengandungi cecair merkuri dengan gisim tetap. Isi padu merkuri bertambah apabila ianya menyerap haba. Cecair merkuri mengembang dan meningkat naik di dalam tiup kapilari. Panjang turus merkuri dalam tiup kapilari dapat menunjukkan nilai suhu sesuatu objek. Prinsip kerja termometer berdasarkan keseimbangan terma. Ini kita panggil soalan mekanisma lah yang biasanya memberi markah 4 di dalam soalan kertas 2. Antara jawapan yang kita boleh pertimbangkan di sini adalah apabila termometer dimasukkan ke dalam air panas, haba mengalir daripada air panas ke termometer. Apabila berlaku keseimbangan terma, kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Suhu termometer adalah sama dengan suhu air panas. Oleh itu, bacaan termometer ketika itu adalah merupakan suhu air panas. Ini soalan mekanisma. Ciri-ciri merkuri. Yang pertama, konduktor haba yang baik, takat didih tinggi iaitu 357 darjah Celsius, mengembang secara seragam, dipanaskan dan mengecut secara seragam apabila disejukkan. Warna legap, tidak boleh ditembusi cahaya dan mudah dilihat. Kemudian takat beku rendah iaitu negatif 39 darjah Celsius. Oleh itu tidak sesuai diguna di kawasan bersuhu kurang daripada ini seperti di kutub selatan. Seterusnya kita nak lihat subtopik yang kedua itu 4.2 berkaitan dengan muatan haba. So sebelum tu kita lihat video ini. Dalam aktiviti ini kita akan menggunakan 2 biji belon. Belon berwarna biru dan belon berwarna merah. Dan
kita akan gunakan sebatang lilin. Belon-belon ini akan kita isikan dengan udara untuk belon berwarna biru, dan kita akan isikan belon merah dengan air. Kita akan tiup belon ini kepada saiz yang sederhana. Inilah belon yang telah diisi dengan udara dan belon yang telah diisikan dengan air. Kita akan panaskan kedua-dua belon ini dengan api daripada lilin. Perhatikan apakah yang akan berlaku. Kita dapati belon berisi air tidak pecah. Apakah yang berlaku sebenarnya? Belon yang berisi air lambat pecah kerana air mempunyai muatan haba tentu yang besar. Air akan menyerap sebahagian tenaga haba daripada api lilin. Okey, ini idea berkaitan dengan muatan haba di mana kita dapati tadi belon biru pecah manakala belon merah tidak pecah, dan faktor utamanya adalah berkaitan dengan muatan haba. Dalam aktiviti Okey. So dekat sini kita pergi kepada muatan haba. Okay, muatan haba didefinisikan di sini sebagai kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bahan itu sebanyak 1 darjah Celsius ataupun 1 Kelvin. So kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Ini definisilah, penting sangat-sangat. So kita akan gunakan sini unit dia adalah joule per Celsius ataupun joule per Kelvin. Okay. So dekat sini kita tengok idea sedikit, satu lagi idea yang berkaitan dengan muatan haba. Okay, kita tengok dekat sini hubungan antara jenis bahan dengan muatan haba. Antara 1 kilogram parafin dan 1 kilogram air. Jika kedua-dua bikar ini dipanaskan selama 5 minit dengan penuh Bunsen yang sama, didapati kenaikan suhu parafin adalah lebih tinggi daripada kenaikan suhu air. So, eksperimen ini menunjukkan bahan-bahan yang berlainan mengalami kenaikan suhu yang berbeza. Okay. Di-highlightkan sini adalah bahan-bahan yang mengalami bahan-bahan yang berlainan mengalami kenaikan suhu yang berbeza. Okay, jika kuantiti haba yang sama dibekalkan dan jisim bahan itu adalah sama. So dekat sini ada dua kuantiti yang dimalahkan, iaitu bekalan kuantiti haba yang sama dan jisim bahan yang sama. Dua kuantiti dimalahkan untuk menguji muatan haba, dan kita dapati parafin suhunya lebih tinggi. Okey, jika air dalam bikar A dan bikar B dipanaskan selama 5 minit, ni kita nak tengok uji kaji seterusnya lah bikar A dengan B ni. Dengan menggunakan penuh Bunsen yang sama, kenaikan suhu dalam bikar A lebih tinggi daripada kenaikan suhu dalam bikar B. Kesimpulannya, eksperimen ini menunjukkan bahawa kenaikan suhu suatu bahan bergantung kepada jisim bahan itu jika kuantiti haba yang dibekalkan adalah sama. So kita lihat dekat sini pula, perbezaan daripada eksperimen yang pertama tadi adalah dari segi kuantiti. Dari segi kuantiti di mana bikar A lebih sedikit berbanding dari kuantiti dalam bikar B. So kita menunjukkan dekat sini, ianya bergantung kepada jisim bahan itu. Dan yang ketiga, kita tengok dekat sini bikar C dengan bikar D. Letakkan termometer. Okay, jika air dalam bikar C dipanaskan selama 1 minit dan air dalam bikar D dipanaskan selama 5 minit. Dengan menggunakan penuh Bunsen yang sama, kenaikan suhu air dalam bikar C didapati lebih kecil daripada kenaikan suhu dalam bikar D. Eksperimen ini menunjukkan bahawa kenaikan suhu bergantung kepada kuantiti haba yang dibekalkan. Sebab C kita hanya memerlukan 1 minit.
manakala D kita perlukan 5 minit. Jadi kesimpulannya, muatan haba bergantung pada jenis bahan. Bergantung pada jenis bahan pertama, kemudian jisim bahan dan kuantiti haba yang dibekalkan. Okey, muatan haba tentu yang kita nampak tadi ditakdirkan suatu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. So formula yang kita pakai dekat sini adalah C sama dengan Q bagi dengan M theta. Okey, di mana Q adalah haba yang diserap, unit joule, M adalah jisim, kita guna pakai kilogram dan theta adalah perbezaan suhu. So apa maksud muatan haba tentu bagi aluminium? So dekat sini medium dia ataupun bahan yang digunakan adalah aluminium. So maksudnya adalah berdasarkan 900 joule per kilogram per Celsius ini adalah 900 joule. Ini definisi ni. 900 joule tenaga diperlukan oleh 1 kilogram aluminium untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Ini penting. Yang kenyataan last ini murid perlu mahirlah berkaitan dengan maksud sesuatu muatan haba bagi sesuatu bahan tertentu. Okey, ni contoh yang berkaitan kita gunalah untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan muatan haba. Okey, hitung jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilogram kalori dari suhu 30 darjah Celsius kepada 70 darjah Celsius. So berlaku perubahan suhu di sini 30 kepada 70. Okey, kita dapati kat sini. Masukkan saja 2 mc. C adalah muatan haba untuk kalori ini diberi. So kita akan dapat 40,000 joule. 40,000 joule. Untuk contoh 2, kita ada sebuah pemanah rendam berlabel 2 kilowatt 240 volt. Ini kita dah bincangkan dalam tajuk elektrik apa maksudnya 2 kilowatt 240 volt ni kita bincang panjang lebar. Digunakan untuk memanaskan 4 kilogram air. Berapakah suhu air apabila air itu dipanaskan selama 8 minit? Ini masa diberi dan perlu tukarlah minit kepada saat. Dan suhu awal adalah 28 darjah Celsius. Okey. Jadi kita kira di sini dengan muatan haba air ni standard 4200 minit tukar kepada saat kita akan dapat 480 saat. Okey, ini adalah haba yang diperlukan. Q sama dengan PT. Okey, jadi 2000. Kat sini mana kita dapat 2000? 2000 hasil daripada kita tukar daripada 2 kilowatt ni bersamaan dengan 2000. 2000 watt kalikan dengan 400 kita akan dapat ni 960,000 joule. Kemudian kita samakan, nanti kita tengok dekat sini Q sama dengan MC theta, kita dah ada Q 960,000 tadi, M 4, C kita tahu tadi 4200, akhirnya kita akan dapat 57.14 darjah Celsius. Jadi suhu ni kita tambahlah. Suhu akhir tadi asalnya 28 darjah Celsius, kita tambah dengan 57. So suhu akhir-akhir yang dipanaskan selama 8 minit adalah 85.14 darjah Celsius. Untuk soalan ketiga, 4 kilogram air membebaskan haba sebanyak 8.4 kali 10 kuasa 5 joule. Apabila disejukkan daripada suhu, terdapat perubahan suhu daripada 90 kepada 40, hitung muatan haba C lah. So Q, kita ada sini, tadi ada 8.4. Okay. M, kita ada jisimnya 4 kg, perubahan suhu, tolakkan, kita akan dapat 4200. So maksudnya kita automatik tahu, bila 4200 ni, maka cecair itu adalah air. Okey, jenis-jenis bahan dan muatan haba ni perbandingan lah. Perbandingan yang kita nampak. Kita nampak air ni 4200. Maksudnya apa? Untuk 1 darjah Celsius saja kita perlukan suhu sebanyak 4200 berbanding air laut, garam. Kita hanya perlukan 3900. Etanol lagi sikit 2500. Dan kita ada yang terakhir minyak zaitun. Minyak zaitun ni diguna pakai dalam minyak masak lah.
1890. Untuk logam pula, perbandingan aluminium, besi, kuprum sehinggalah plumbum, kita tengok dekat sini, aluminium perlukan 900, besi 450, kita tengok emas. Emas 300 dan plumbum 130. Maksudnya apa? Suhu masa untuk panaskan suatu jasad bahan ini antara aluminium sehingga plumbum. Bagi plumbum ni kita masa yang diperlukan hanya pendek saja sebab ianya cepat panas. Untuk gas, tanah 2200, udara 1000. Ni adalah bahan ni adalah kuteks. Untuk polikarbonat 1250, kaca 670. Jadi kita nampaklah sangat kayu 1700 sebab tu bahan yang diperbuat daripada kaca kita akan cepat rasa panas berbanding bahan yang diperbuat daripada kayu. Ini aplikasi dalam kehidupan. So kita tengok dekat sini rumah-rumah rumah-rumah yang diperbuat daripada kita nampak sini diperbuat daripada kayu. Diperbuat daripada kayu yang berfungsi sebagai penebat haba daripada haba bahang cahaya matahari. Di kawasan cuaca sejuk rumah tradisional juga dibuat daripada kayu. Haba dari unggun api yang dinyalakan di dalam rumah kayu tidak dapat mengalir keluar kerana kayu berfungsi sebagai penebat. Ni ilmu yang kita dapat. Kemudian peralatan masak, kita ada kuali logam, kita ada periuk tanah liat. Kuali diperbuat daripada logam yang mempunyai muatan haba tentu rendah. Tadi kita dah nampak buat jadual tadi. Oleh itu, makanan boleh digoreng pada suhu yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Periuk tanah liat pula diperbuat daripada tanah liat yang mempunyai muatan haba yang tentu yang tinggi. Oleh itu, makanan boleh kekal panas dalam tempoh waktu masa yang panjang. Yang akhir ni merupakan sistem radiator kereta atau sistem penyejukan kereta. Menggunakan sistem air lah. Sistem air. Air mempunyai muatan haba yang tinggi, 4200 tadi. Pam akan mengepam air ke dalam blok enjin. Air akan mengalir melalui blok enjin untuk menyerap haba yang terhasil. Air panas mengalir ke radiator, udara sejuk disedut masuk ke dalam kipas supaya haba di dalam air panas dapat dibebaskan dengan cepat melalui sirip-sirip penyejukan. So, tip SPM. Ciri-ciri bahan yang mempunyai muatan haba tentu rendah, cepat panas, suhu meningkat dengan cepat, peka pada perubahan suhu. Ciri bagi muatan haba tentu tinggi, lambat dipanaskan. Peningkatan suhu lebih lambat boleh menyerap kuantiti haba yang besar. Itu antara tips lah dan aplikasi yang kita sempat bincangkan pada hari ini. Berikutnya berkaitan dengan kejadian bayu laut. Kita tengok susunan nombor. Tenaga haba dari matahari diserap oleh air laut. Dekat sini nombor 1 ni. Kemudian naik ke atas, udara ke awan sini bergerak. Kemudian jadi apa ni udara yang kedua tadi mana? Ni. Okey, darat mempunyai muatan haba tentu yang kecil. Suhu darat meningkat dengan cepat. Maka darat lebih cepat panas daripada laut. Yang ketiga faktanya, laut mempunyai muatan haba tentu yang besar. Suhu air laut meningkat dengan lambat. Maka air laut lebih sejuk daripada darat. Ini terbukti Kalau kita mandi laut, tengah hari pun kita pegang air dia masih lagi sejuk. Kemudian yang keempat, udara panas di atas permukaan darat naik ke atas. Dan yang terakhir, udara sejuk dari laut bertiup ke arah darat. Ni kejadian bayu laut. Seterusnya berkaitan dengan kejadian bayu darat lah. Bayu darat sama juga, reverse process. Pada waktu malam, haba hilang daripada laut ke darat. Darat mempunyai muatan haba tentu yang kecil. Suhu di darat menurun dengan lebih cepat. Maka darat lebih cepat sejuk daripada laut. Laut mempunyai muatan haba tentu yang besar. Suhu air laut menurun dengan lambat. Maka air laut lebih panas daripada darat ni pada waktu malam pula. Kemudian udara panas naik ke permukaan laut. Yang kelima, udara sejuk dari udara
dari darat bertiup ke arah laut. Ini contoh yang ada dalam buku teks. Tadi pun kita dah buat sedikit berkaitan dengan muatan haba. Tapi kita teruskan saja. Okey, sebuah blok logam jenis 0.5 kilogram. Standard kita pakai. Okey, unit standard iaitu kilogram. Okey, so haba kuasa yang dibekalkan 50 kilowatt, 50 watt selama 90 saat masa perubahan suhu 20 hingga 45. So kita kiralah hitung muatan haba iaitu kita nak cari C. Okey, perubahan suhu kita kira sini 25, jisim tetap 0.5 kilogram, power 50 watt. Okey, masa 90 saat. Okey, semua unit betul. Okey, C, Q, kita gunakan Q. Q adalah haba yang dibekalkan. Kita boleh dapat daripada rumus P ni. Kita boleh nampak P sama dengan QT. Okey, gantikan 50 dengan nilai M dan theta yang betul. Jadi kita akan dapat 360 joule per kilogram per kulum. Andaian yang kita buat adalah tiada haba hilang ke persekitaran. Ini standard ni boleh dijadikan jawapan di dalam peperiksaan nanti. Okay, soalan terakhir. Okay, 20 gram air mendidih pada 100 darjah Celsius dituang ke dalam sebuah gelas yang mengandungi 200 gram air pada suhu 28 darjah Celsius. Hitung suhu akhir. Ni kita kena fahamlah proses apa yang berlaku. So 20 gram air 100 darjah Celsius ni haba dibebaskan. Suhu campuran Y, haba diserap 200 gram air 28 darjah pada suhu awal ni kita kena faham ni. Apa sebenarnya proses ni. So katakan suhu air campuran ialah Y. Memang betul lah sebab berlaku peningkatan. So jisim tadi yang pertama 20 gram. Okey, kita tukar kepada kilogram. Ini penting tukar unit pada kilogram. Kemudian perubahan suhunya kita buat 100 tolak Y. Okey, jadi kita anggap ini 100 tolak Y. Kemudian bagi suhu air pada suhu bilik pula 200 kepada kilogram 0.20 kilogram. Perubahan suhunya adalah Y tolak 28 darjah Celsius dan muatan haba untuk air adalah 4002. So kita akan dapat dua rumusan di sinilah. Penyataan atau rumusan yang kita cuba bina yang baru di sini. So kita samakan sebab muatan haba diserap tadi Q1 sama dengan Q2. MC theta ni. Satu kita buat persamaan. Okey, kita hapuskan yang perlu. Okey, dan kita kira akhirnya kita dapat suhu barulah. Y sama dengan 34.55 darjah Celsius. Jadi andaian kita buat di sini adalah tiada haba diserap atau dibebaskan persekitaran. Pemindahan haba berlaku di antara air didih dengan air pada suhu bilik sahaja. Maka haba yang dibebaskan oleh air didih sama dengan haba yang diserap oleh air pada suhu bilik. Ini andaian yang menyokong pada contoh yang kedua. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.